Cuma tu lah, alang-alang kau dah balik ni, aku harap kau selalu-selalu lah tengok aku. Yelah aku, mak ayah aku dah tak ada kan. Aku harap kau selalu lah jenguk-jenguk aku. And esok nak raya man, aku minta maaf man. Aku minta maaf semua salah aku, daripada hujung rambut sampai hujung kaki man. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Fizik Scream Malam Sepi Berteman Kembali. Setelah aku dah masuk raya keempat dah, and aku rasa masih belum terlambat untuk aku ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada my beloved Kim Bayo. So selamat Hari Raya korang. Aku harap korang enjoy je raya tahun ni, and aku minta maaf lah kalau sepanjang korang tengok video-video kita orang, sepanjang korang mengenali kita orang, ada yang kita orang ni terkasar bahasa, tersilap bicara, ada yang tak berkenan di hati. Tengok, aduh abang ni tak handsome lah, asal tak hostnya perempuan kan. Tapi malangnya adik-beradik kita orang semua lelaki. Semua lelaki, semua askar. So memang tak ada perempuan lah. Dan di sebalik kemeriahan kita menyambut Syawal tahun ni, ada di kalangan kita saudara kita yang mungkin tak merasai pun betapa manisnya raya, iaitu saudara-saudara kita dekat Palestin sana yang tengah bertaruh nyawa mempertahankan tanah air tercinta diorang. So aku harap kita boleh ambil sedikit masa untuk hantarkan senjata kita, iaitu doa kita dekat mereka, supaya diorang sedar, supaya diorang tahu yang kita tak tidur sebenarnya. Kita semua nampak apa yang jadi, dan kita sentiasa setia bersama dengan diorang sampai akhir nanti. And yup, sebelum kita masuk ke update kedua, aku harap kalau korang share video ni, mungkin korang mention kita orang kat IG, mungkin korang share video ni. Jangan lupa untuk hashtag yang tengah trending sekarang. Contohnya macam Free Palestine, Shame on Israel, and Israel koyak, supaya dunia tahu yang Palestin ni dia tak berperang berseorangan. Diorang ada sedara yang bukan sedarah, tapi satu akidah. So terus ke update kedua, which is mengenai baju Fizik Baby. So actually aku dah ada dapat tahu gambar baju tu yang baru nak di print bahagian depan, and aku nampak macam bapak cantik tu. Walaupun kita dah pernah tengok prototype design tu, tapi untuk Fizik Baby ni aku rasa macam teruja dia tu lain macam. Kalau siap tu memang nice gila. So aku harap korang boleh terus tunggu, boleh terus bersabar sehinggalah Baby Fizik sampai dekat dakapan korang. Okay, so kepada yang baru sampai dalam channel Fizik Scream ni, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jangan lupa hit notification button supaya bila kita orang update video terbaru, korang tak akan terlepas pun satu daripada video Fizik Scream. So nama pun kita tengah beraya sekarang, and aku rasa korang tahu kompilasi apa yang nak keluar malam ni. Sebuah kompilasi yang cukup special, sebab aku rasa inilah raya pertama yang aku sambut dengan korang. So yup, aku hidangkan untuk malam raya keempat ni sebuah kompilasi istimewa. Kompilasi seram yang aku bagi nama Seram Malam Raya. So kompilasi Seram Malam Raya ni keluar sebab malam raya lah, sebab apa lagi kan. And cukup istimewa untuk Seram Malam Raya ni adalah cerita-cerita yang terkandung dalam Seram Malam Raya bukan cerita random yang kita orang ambil, tapi merupakan 3 buah cerita yang berkait mengenai hari raya itu sendiri. So nak tahu kisah apa? Jom, tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah pertama untuk malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Rumah Tok Mat. So kisah Rumah Tok Mat ni terjadi kepada seorang lelaki yang suka merayap waktu pukul 2-3 pagi. Yang kita ambil nama Kim Bayo, iaitu Rafif. Okey.
So kisah ni terjadi kepada Rafif, di mana Rafif ni dikatakan dia ni bila malam raya dia tak suka duduk dalam rumah tau. Dia tak suka duduk kat dalam rumah kampung dia. And dia lagi suka berjalan keluar rumah dalam pukul 2-3 pagi. So mungkin korang akan tertanya-tanya lah, dia ni tak takut ke keluar pukul 2-3 pagi kan? Boleh jadi dia tak takut sebab suasana malam hari raya selalunya taklah sesunyi malam-malam yang lain. Sebab kan walaupun rumah kampung, walaupun jalan yang dilalui itu adalah jalan-jalan sempit dan waktu malam yang gelap, tapi biasanya malam raya adalah satu malam yang cukup terang lah. Sebabkan kehadiran pelita dengan rumah-rumah yang ada lampu-lampu raya. And selalunya malam raya aku rasa tak ramai orang tidur awal. Sebab yelah dah sebulan berpuasa and diorang mestilah nak sambut kemenangan tu dengan masa yang lebih panjang kan. Tambah dengan takbir. So aku rasa tak pelik lah Rafif ni berani untuk jalan sorang-sorang dekat kampung dia. So nak dijadikan cerita, si Rafif ni pun berjalan lah, dia menghirup udara segar malam tu. And kalau nak digambarkan suasana waktu tu, macam kampung aku sendiri, kampung yang dilalui oleh Rafif ni, dia macam ni tau. Satu jalan kecil, di belah kiri dan belah kanan tu ada rumah. Tapi setiap rumah diselangi dengan pokok kelapa sawit and pokok kelapa. So di antara satu rumah dengan rumah yang lain tu ada gap. Which is kalau kau berjalan tu tak adalah kau nampak rumah saja. Kau akan, bila kau jalan kau nampak rumah, and kau terus kau akan nampak macam hutan sikit, and then baru rumah seterusnya, rumah seterusnya, and rumah seterusnya. So si Rafif ni pun berjalan lah. Berjalan, tengok pelita, tengok rumah orang, tengok apa yang orang buat malam ni kan. Jalan. And tiba-tiba si Rafif ni sampai dekat satu pokok tau. Pokok yang agak besar. And pokok tu berada dekat depan sebuah rumah yang Rafif ni cakap rumah tu banyak orang. Kau bayangkan satu rumah tapi banyak gila kereta. Time tu belum COVID lah. So memang time tu boleh parking banyak-banyak. Si Rafif nampak banyak kereta kat depan and banyak orang dekat rumah tu. Suasana mungkin agak macam bising lah. And si Rafif ni perhatikan, asal ramai sangat ni, banyak sangat ke cucu dia kan. And menurut hasil risikan, hasil penyelidikan, hasil pemerhatian si Rafif ni sedar yang rumah yang dia tengah tengok ni adalah rumah seorang bomoh. And bomoh tu kita bagi nama Tok Mat lah. And berdasarkan pemerhatian si Rafif ni, dia tahu yang rumah tu adalah rumah bomoh. Sebab dia nampak ada pesakit-pesakit dekat luar beranda rumah bomoh ni lah. So dia nampak macam, oh rumah bomoh, okay lah, tak apa lah. And then dia balik rumah. Okay, esokan paginya dia tanya nenek dia, Nek, malam tadi Rafif ada keluar berjalan. Rafif ada keluar berjalan-jalan tu, Rafif nampak satu rumah tau. Rumah tu macam banyak gila orang. And Rafif nampak macam dia ni macam orang tua, tapi dia tengah ubat-ubatkan orang. Tu rumah siapa Nek? Sebab dah bertahun Rafif duduk sini tapi macam tak kenal pun rumah siapa tu kan. And nak dijadikan cerita, nenek tu pun bersuara lah, oh tu rumah ni, rumah Tok Mat. Tok Mat tu memang bomoh pun. And dikatakan pesakit-pesakit yang datang berjumpa dengan Tok Mat ni mengalami penyakit-penyakit pelik. Which is, diorang dah pernah jumpa bomoh-bomoh yang lain, tapi bomoh-bomoh yang lain tak dapat settlekan masalah orang. So berbeza dengan Tok Mat, bila pesakit-pesakit ni jumpa si Tok Mat ni, alhamdulillah diorang punya masalah, diorang punya penyakit-penyakit pelik ni settle. Tapi of course lah, yang beri kesembuhan, yang beri penawar tu Allah. So bila Allah izinkan orang tu sembuh, orang tu sembuh. So bila dengar benda macam tu, si Rafif ni macam dia tertarik dengan satu kata kunci, iaitu penyakit pelik. So dia pun macam, penyakit pelik? Penyakit apa yang nenek dia cakap ni kan? Kita akan mulakan penyiasatan. So bermulalah malam kedua hari raya untuk si Rafif ni. Si Rafif ni pun berjalan keluar, maybe dalam pukul 2-3 pagi juga lah. Dia keluar sebab dia nak cek dekat rumah Tok Mat ni apa penyakit pelik yang nenek dia cakap. Dia pun pergi rumah yang sama. And dia terkejut bila dia nampak rumah Tok Mat ni agak sedikit berbeza dengan keadaan sebelumnya. Kalau ikutkan malam yang dia datang hari tu, yang ramai orang tu, dekat luar beranda tu adalah macam sofa untuk orang menunggu tau, pesakit-pesakit tu tunggu. Tapi yang ni memang tak ada, kosong. And rumah tu macam memang gelap lah. So si Rafif ni macam, apa jadi ni kan? Macam semalam bukan main, banyak gila orang datang. Dah kena compound ni, iba kan. So dia pun datang, perlahan-lahan dia datang menghampiri rumah Tok Mat. And biasa rumah kayu, mesti ada celah-celah kan. So si Rafif ni pun datang lah. And dia cari celahan-celahan kayu dekat rumah Tok Mat ni. Dia jumpa satu lubang. And buat apa lagi?
dia mengintip. And si Rafif ni pun tengok di antara celah-celah ruang yang terbuka dekat rumah Tok Mat. Si Rafif ni cakap, dekat dalam rumah tu macam dah tak terjaga tau. Dia macam tak terurus. And dia kata dekat lantai ada daun-daun kering yang bertaburan. So macam rumah tu dah tak terjaga lah. And dia berhati macam, asal macam tak ada orang ni, mana Tok Mat kan? And then dia tengok. Dia ternampak satu susuk tubuh. And dia yakin satu susuk tubuh tu adalah Tok Mat. Sebab orang tua. And Tok Mat ni, posisi dia, korang boleh bayangkan si Tok Mat ni, posisi dia tengah berdiri and menghadap ke arah pokok besar depan rumah yang si Rafif ni nampak tu. So si Rafif ni macam tengok, apa yang Tok Mat buat ni? Tengah si Rafif duk perhati. So Tok Mat, dia perasan muka Tok Mat ni lain macam. Dia kata Tok Mat ni, muka dia berlubang. Muka dia berlubang yang bernanah tau. Muka dia berlubang, bernanah. Mata terkeluar. And dia kata kepala dia memang penuh dengan darah. Sambil lidah dia tu terjelik. Boleh bayangkan tak? Waktu gelap malam tu, malam hari raya kedua, dia tengok tengah duk usah apa benda kat dalam rumah. And dia nampak ada orang tua yang keadaan dia memang dah dengan lidah terjelik. Memang seram kalau kau nampak orang tua macam tu. Kalau bukan hantu sekalipun, kau nampak orang tua macam tu pun kau akan takut kan. And dia tengok, yang menyeramkan, Senar tengah duk diperhatikan macam, asal Tok Mat macam ni? Asal ni Tok Mat And tiba-tiba Tok Mat tu tengah duk berdiri. Dia pandang dekat celah tempat di mana Rafif ni mengintip. So memang waktu dia pandang tu memang dah tak jadi apa lah. Si Rafif ni pun lari Si Rafif ni lari, pergi balik rumah nenek dia. And sampai kat rumah, dia dah macam tak tenteram lah. Macam aku nampak apa tadi? And dia kata sepanjang dia balik rumah, sepanjang gerak-geri dia kat dalam rumah tu, dia rasa dia diperhatikan. Dia rasa macam dia ni diekori tau. Diekori oleh something. So macam dia macam dah buat pergi dapur minum air tak kena, baring kat sofa tak kena, rasa macam tak tenang je. So dia tak dah, awak tidur. So mungkin dia rasa tidur lah yang boleh cool downkan dia, padam memori dia mengenai benda yang dia nampak tu. So dia pun buka bilik dia, buka dia nampak ni Tok Mat depan bilik dia, babe. So tak tunggu apa, gelap lah. Dia pun pengsan. Esok pagi si nenek, ayah dia kejut, Rafif, itulah merajap tengah malam lagi, dah tertidur kat depan ni. Rafif, cepat bangun, nak pergi kubur ni. So si Rafif ni bangun macam, kubur? Asal nak bangun pergi kubur pula ni? Kubur siapa ya? And nenek dia bagi tahu yang Tok Mat meninggal malam tadi. Tok Mat meninggal malam tadi. And diorang ni nak pergi ziarah kubur Tok Mat tu. So yang menyeramkan sekarang adalah siapa yang Rafif nampak dekat dalam rumah tu. So actually aku tak tahulah apa yang si Rafif ni nampak dekat rumah Tok Mat tu. Boleh jadi, bagi aku boleh jadi benda tu mungkin belaan Tok Mat. Sebab dia ni bomoh kan. Boleh jadi dia ni belaan Tok Mat yang tengah bersedih atas pemergian tuan dia. So dia nampak macam tengah menunggu seseorang dekat pokok macam gitu kan. So mungkin korang perasan ada something berubah dekat aku kan. Macam mungkin muka aku dah lain sikit. So actually sebenarnya untuk kisah pertama, habis je record untuk kisah pertama, secara tiba-tiba, secara tiba-tiba aku batuk, which is batuk yang aku tak boleh langsung nak bercerita tau. Bila aku cakap sikit je, nak terbatuk. Bila aku cakap sikit je, nak terbatuk. So memang aku tak dapat bercerita. And shooting atau recording untuk kisah pertama tadi terpaksa diberhentikan. And disambung untuk hari ni lah. Okay, tapi tak apa. Kisah seram tetap diteruskan, which is kita terus ke kisah kedua malam ni. Sebuah kisah yang bagi aku, kalau dijadikan filem, memang aku bagi 5/5 bintang, babe. Jom sama-sama kita amati sebuah kisah seram yang aku bagi nama Setia
Menanti. So, kisah setia menanti terjadi kepada seorang lelaki, seorang pelajar yang baru je habis belajar di luar negara, which is kita ambil nama Kim Bayo, iaitu Aiman. Aiman. So, si Aiman ni dikatakan dia ni belajar dekat UK tau. Jauh. Dia belajar kat UK. And dah 5 tahun dikatakan yang dia ni tak pernah balik kampung. Dan kisah ni terjadi lama dahulu. Maybe dah lama dahulu sebab dikatakan waktu ni diorang pakai ni surat menyurat. Tak ada WhatsApp, tak ada message. So, bila korang belajar luar negara, maka boleh kita katakan terputuslah hubungan korang dengan kawan-kawan lama, terputuslah hubungan korang dengan orang-orang kampung. So, nak dijadikan cerita, si Aiman ni pun setelah 5 tahun belajar, dia pun balik. So, si Aiman ni pun baliklah menaiki sebuah bas, which is pada waktu malam tau. So, dalam perjalanan si Aiman ni menaiki bas, dia pun teringatlah seorang rakan karib dia, seorang sahabat dia, seorang bodyguard yang selalu tolong dia dibuli waktu sekolah dulu, iaitu kita ambil nama Kim Bayo juga, yang bernama Faris. Tapi aku pendekkan lah, nak sesuai dengan cerita, kita bagi nama dia Riz. So, dia ni pun teringatlah Riz, macam apa khabar tu kawan aku tu. Dulu dia ni lah bodyguard aku, dia ni lah kawan sepermainan aku waktu kecil. So, si Aiman ni pun macam, aku guarantee dia nampak je aku dekat kampung nanti, mesti dia macam terkejut tengok perubahan besar. Ya, dia belajar dekat luar negara, dekat UK, mestilah fashion pun dah style-style kan. So, bila dia balik, dia ni melalui jalan besar tau. Bas ni melalui jalan besar, and dia terpaksa berhenti untuk masuk satu lorong kecil, which is dia kena berjalan kaki sikit lah, dalam mungkin 10 minit untuk sampai kat rumah dia. So, dia pun berhentilah dekat simpang nak masuk jalan kecil tu. And tengah-tengah dia turun, dia nampak ada seorang lelaki tengah mencangkung dekat bawah tiang lampu, babe. Kau bayangkan waktu malam, and then ada tiang lampu yang warna oranye tu, ada seorang lelaki tengah mencangkung. So, dia pun macam, masa nak turun bas tu tengok, macam kenal ni. Tu dia usah-usah, weh, siut, aku ingat anak darat mana tadi. Kau rupanya, kau buat apa dia malam-malam kat sini? So, orang yang dimasukkan tu tak lain tak bukan adalah kawan karib dia, iaitu si Faris. So, bila si Faris ni toleh, dia nampak Aiman, dia pun peluk si Aiman ni kan. So, nak dijadikan cerita, dia pun cakap, weh, Aiman, aku tunggu kau balik lah tu. Papa orang UK, bye. Kau dah balik sini macam ni kau Papa smart siap. Dia cakap macam tu memang gembira lah sebab dah berpisah bertahun-tahun. So, si Aiman ni pun macam, biasa Haris, zaman berubah, aku pun berubah lah. Kau sekarang macam mana kau tahu aku nak balik ni? Faris ni macam, dia tak jawab soalan si Aiman. Dia macam tersengih-sengih macam tu je lah. Di sebalik senyuman si Faris ni, Aiman ni perasan something pelik tau dekat sahabat dia ni. Dia perasan yang si Faris ni, dia macam agak selekeh, baju tak terurus, nampak macam ada masalah. And yang lebih obvious adalah kaki dia. Kaki dia nampak macam cacat, macam sikit tempang lah. Lepas tu si Aiman ni macam, Faris, kau asal tu macam ada masalah tu kaki kau? Asal? And si Faris ni hanya mampu balas, tu lah tu, Aku memang ada masalah pun. Kau nak terus balik ke? Dia terus tukar topik lah. Kau nak terus balik rumah ke? So, si Aiman cakap macam, kalau ikutkan memang aku nak balik rumah lah. Dah baru balik kampung kan. Aku memang nak terus jumpa mak ayah aku lah. Lepas tu si Faris ni pun cakap macam, alah weh, kau singgah rumah aku dulu. Kau ni, aku dah lah jarang nak jumpa kau. Banyak benda nak cerita kat kau ni. So, aku ada banyak benda nak sembang kau ni. So, tanpa melengahkan masa, si Faris ni tarik tangan Aiman untuk pergi ziarah rumah dia lah. And mungkin disebabkan si Faris ni adalah orang pertama yang sambut Aiman ni, and sahabat karib yang dah lama tak jumpa pula tu, si Aiman ni decide untuk, tak apalah, malam raya ni aku teman kau sampai pagi. Esok pagi aku balik, aku jumpa family aku, and aku solat raya. So, diorang pun berangkatlah pergi ke rumah si Faris. So, bila sampai kat rumah Faris, si Aiman ni macam pelik tau. Sebab rumah Faris ni, dia tak macam dulu. Rumah Faris ni dia macam sunyi sangat, and gelap gila tau. So, dia pun macam masuk, Faris, mak ayah kau mana? Sunyi tu. Kau tinggal seorang ke? Dia cakap dekat Faris kan. And si Faris ni dalam keadaan yang mungkin agak pilu lah. Dia pun masuk rumah, duduk. Macam ni Aman hidup aku. Lepas kau pergi UK dulu, macam-macam dia jadi kat aku. Macam-macam jadi kat aku. Lepas je kau pergi UK, mak ayah aku terus jatuh sakit. And aku tak dapat sambung belajar sebab aku nak jaga diorang kan. Siapa lagi sebab aku satu-satu anak diorang, aku nak jaga lah.
And bila aku nak kena jaga, aku kena kerja lah. Nak bagi diorang makan apa kan. Aku buat lah kerja kampung man. Aku buat lah kerja kampung. Kerja-kerja kampung kat sini je. And kalau korang boleh bayangkan, suasana sunyi sekejap. And si Faris ni sama cerita. Tapi tu Aman, mulut manusia man, jahat weh. Aku elok-elok kerja, elok-elok nak jaga mak ayah aku, boleh pula dorang tuduh aku mencuri. Kaki aku ni tempang kan, dibalun ni orang-orang kampung. So bila dengar macam tu, si Aiman ni macam terperanjat lah. Memanglah dalam 5 tahun tu satu jangka yang lama lah, satu tempoh yang lama sebab dia tinggalkan kampung. Tapi tak sangka lah si Aiman ni yang sebegitu teruk nasib si kawan karib ni, si Faris ni. And si Faris sama bercerita. Setahun lepas tu, mak ayah aku meninggal man. And kau tahu Aman, masa mak ayah aku meninggal, tak ada siapa man. Tak ada siapa yang nak uruskan jenazah mak ayah aku. Masa tu cuma ada mak kau, ayah kau dengan Pak Imam. And lepas dia orang meninggal, time tu aku dah macam dah tak tentu arah. Aku rasa macam dekat kampung ni aku dah tak ada orang aku nak mengadu. So sebabkan tu man, setiap malam raya sampai hari raya man, aku akan duduk kat hujung kampung, aku akan duduk kat jalan hujung kampung tu man. Aku akan tunggu kau balik. Aku akan tunggu kau balik sebab aku tahu kau yang sudi, kau yang setia nak dengar masalah aku. So bila si Aiman dengar lagi rasa macam bersalah dia. So dia pun macam, weh Riz, lah aku minta maaf tu. Aku tak tahu tu. Serius aku tak tahu apa yang jadi kat kau kat kampung selama aku tinggalkan kau ni. Tapi si Faris ni just balas, Tuhan kau yang kau belajar jauh-jauh tu siapa suruh? Kan tak dengar khabar berita. Tapi alhamdulillah balik-balik kau jadi orang. Dan bila dengar cakap macam tu lagi, si Aiman rasa bersalah macam kawan karib kau yang selalu tolong kau masa kecil, tapi bila besar kau tak boleh bantu dia apa-apa. Tapi si Faris ni relax. Si Faris cakap, tak ada apa-apa tu man, tak ada apa-apa lah. Apa-apa yang jadi kat hidup aku ni bukan salah kau pun. Kau memang kawan karib aku, bukan salah kau. Kau relax Cuma tu lah, alang-alang kau dah balik ni, aku harap kau selalu-selalu lah tengok aku. Yelah aku, mak ayah aku dah tak ada kan. Aku harap kau selalu lah jenguk-jenguk aku. And esok nak raya man, aku minta maaf man. Aku minta maaf semua salah aku, daripada hujung rambut sampai hujung kaki man. Sepanjang kita berkawan, aku mesti ada salah silap. Aku minta maaf man. So raya ni man, jangan lupa datang ziarah rumah aku. And diorang pun bersembang lah. And lepas perbualan sedih tu, diorang pun sembang sampai larut malam. Si Aiman pun mengantuk lah. Dia dah sembang kan, mungkin sampai pukul 4 pagi. Si Aiman ni ngantuk. And then sahabat dia ni, si Faris ni, sorong kalah bantal. Bagi kawan dia ni tidur, baru balik pada UK, penat kan. So tidur. Keesokan pagi dia, si Aiman ni macam terganggu tau. Tengah tidur kan, dia macam terganggu macam, Man Lepas tu dia macam, apa ni? And bila dia buka mata, dia nampak family dia, mak, ayah dia, family dia semua berkumpul depan dia, pakai baju cantik dah, baju raya. Tapi masalahnya, diorang ni tengah marah dekat si Aiman ni. Mak ayah dia marah macam, ya Allah, bertuah punya anak, yang kau tidur sini kenapa? Dah tak ada rumah dah nak balik. So si Aiman macam pelik lah, macam asal semua orang marah aku kat pagi raya ni kan. So dia tengok-tengok macam, apa ni? Kenapa semua orang marah aku? And benda yang pelik, bila si Aiman ni perasan dekat keliling dia, yang dia nampak cumalah daun-daun kering. And bila dia pandang belah kanan babe, dia nampak ada kubur. So bila nampak kubur, dia pun macam berdiri tau. Dia macam, bukan satu babe, bukan 2, penuh. Maknanya malam tadi tu dia tidur dekat kubur. Lepas tu dia macam, Mak malam tadi Aiman jumpa Faris tau. Aiman jumpa Faris. Aiman macam sembang dengan dia. So si mak dia macam, kau mengarut apa ni? Kau tengok kubur siapa yang kau tidur tu? And bila dia tengok, tertulislah satu nama yang bertulisan Jawi. And dia sangat kenal nama tu, which is nama kawan karib dia, Faris babe. So bila dia nampak, dia tak tunggu apa, dia terus teringat. So bila dia teringat ni lah, aku rasa macam,
Betul siap apa yang dia cakap. Dia teringat kata-kata Faris, which is dia kata, kau ingat tak Faris ada cakap, cuma satulah aku nak minta, alang-alang kau dah balik kampung ni, selalu-selalulah jenguk aku. Aku dah tak ada siapa-siapa man. Raya ni datang ziarah rumah aku ya. So bila dia teringat macam tu, memang sebab dia ni 5 tahun kot dia tinggal kawan dia. Dia pun terus, daripada berdiri tadi, dia pun terus terduduk babe. And dia terus tadahkan tangan and sedekahkan apa yang patut sebagai hadiah terakhir untuk kawan karib dia, si Faris. So begitulah kisah Setia Menanti ni, yang bagi aku plot cerita dia memang mantap gila babe. And adalah adik aku tanya, macam mana si Faris ni meninggal kan? Dia meninggal, dikatakan yang dia masa dia tengah ziarah kubur mak ayah dia, which is lepas mak ayah dia meninggal, dia ziarah kubur mak ayah dia. And pada ketika tu ribut yang sangat kuat lah, sampaikan pokok yang ada kat kubur tu tumbang and menghempap dia, sampailah dia meninggal. So aku tak nak cakap yang si Aiman dia jumpa malam raya tu adalah roh si Faris, sebab roh semua ni urusan Allah kan. Tapi maybe boleh jadi, bagi aku ada dua kemungkinan. First, maybe tu adalah jelmaan yang nampak si Faris ni menyaksikan sepanjang hidup si Faris ni menunggu sahabat dia yang belum pulang sampailah akhir hayat dia. So mungkin disebabkan benda-benda ni rasa macam sedih, rasa macam aku kena buat sesuatu nak sampaikan rasa rindu si kawan dia ni kepada si Aiman. So dia pun wujudlah dalam bentuk Faris and luahkan segala kerinduan si Faris ni lah. Dan yang second, boleh jadi mungkin itu adalah petunjuk daripada Allah lah. Petunjuk Allah yang Allah nak si Aiman rasa betapa sayang, betapa rindu, betapa cintanya si Faris ni menunggu kawan dia yang 5 tahun tak berjumpa sebab kawan karib kan. So maybe macam tu lah, mungkin jelmaan. And second, mungkin adalah petunjuk daripada Allah kan. So kita terus ke kisah ketiga, which is kisah terakhir malam ni. Sebuah kisah yang bagi aku memang sesuai untuk penutup kisah seram malam ni, iaitu satu kisah yang aku bagi tajuk Mak Pergi Dulu Ya. So kisah Mak Pergi Dulu Ya ni terjadi kepada seorang abang dalam sebuah keluarga, which is kita ambil nama Kimbayo, iaitu Ilham. Okay, so mungkin korang dengar tajuk Mak Pergi Dulu Ya ni macam, alamak, ni mesti kisah sedih kan, mak pergi dulu. Tak, ni bukan kisah sedih. Ni bukan kisah sedih yang tiba-tiba dia nampak macam jelmaan mak dia datang jenguk dia. Tak ada, ni bukan, ni kisah lain, kisah yang seram. So nak dijadikan cerita, kisah Mak Pergi Dulu Ya terjadi kepada Ilham, which is Ilham ni adalah seorang abang dalam sebuah keluarga. Dan sebuah keluarga tu ada 3 beranak je. Ada mak, ada adik, ada abang. So si Ilham ni abang lah. Mungkin ayah diorang ni dah meninggal ataupun mungkin dah bercerai, kita tak tahu. Nak dijadikan cerita, si mak ni berniaga nasi lemak. Okay, berniaga nasi lemak. Adik dia tolong mak dia berniaga nasi lemak. Dan abang dia, si Ilham ni adalah dia bekerja pada waktu malam. Dia bekerja shift malam tapi tak tahu kerja apa. Tak diceritakan. Dia ni kerja waktu malam, dan waktu pagi mestilah dia balik untuk berehat kan. So bermulalah Al-Kisah Mak Pergi Dulu Ya, di mana pada ketika itu si adik ni tengah bangun dalam pukul 5 macam tu. Si adik ni bangun bersiap-siap sebab nak bawa mak dia pergi tempat berniaga. And adik dia ni akan tolonglah mak dia berniaga kat sana. So mungkin mak dia ni bangun lagi awal lah, dalam pukul 3.30 atau pukul 4, sebab nak sediakan nasi lemak semua sebagainya kan. So diorang pun bersiap si mak dengan si adik ni bersiap-siap sebab nak pergi berniaga. Si mak ni, Dek adik dah bangun ni, kita nak pergi berniaga ni, cepat siap. So si adik ni pun bangun lah, ambil tuala and nak pergi mandi. Maybe dalam pukul 5 macam tu, si abang ni balik dah, habis shift malam kan. Dia pun balik and dalam keadaan penat. Dia tak tunggu apa, dia terus baring kat sofa, sambil maybe time tu dia buka TV. Mungkin dia belum rasa penat. Mungkin masa tu dia rasa macam, tak apalah aku layan TV kejap sementara nak tunggu tidur kan. So dia buka TV and then dia baring kat sofa, tengok TV sambil time tu dia dah mamai nak tidur lah. So si Ilham ni pun nak tidur, maka bergeraklah mak dengan adik dia nak pergi berniaga. So kebiasaannya,
si mak ni sebelum dia pergi berniaga, dia akan bagi sign tau, atau tanda yang menunjukkan mak dia ni nak pergi kerja. Sebagai contoh, mak dia ni bila nak pergi rumah, mak dia akan cakap, "Bang, mak pergi dulu ya." Macam tu. Tengah si abang ni macam mamai tengah tidur, si mak dengan si adik ni pun bergerak lah nak pergi tempat berniaga. Nak dijadikan cerita, mak dia pun cakap lah, "Abang, bang, mak pergi dulu ya. Ni jangan lupa kunci rumah. Kalau nak makan, mak ada tinggal dah. Lauk semua mak tinggal kat bawah sangat tu. Mak pergi dulu ya." And then mak dengan adik dia pun pergilah berniaga nasi lemak. So si abang ni dalam keadaan mamai, dia cuma membalas, okey. Terima kasih mak. And then dia tidur. So dalam beberapa minit dia tidur tu, dia terdengar dekat sliding door rumah dia ada kucing tengah mengiau tau. Ada kucing tengah mengiau. Tapi si Ilham ni tak pelik lah, sebab diorang memang ada benda kucing pun. So dia dengar kucing ni mengiau. And then tiba-tiba berhenti. So bila kucing tu berhenti, mak dia cakap, "Abang tak kerja ke hari ni?" Si Ilham ni pun dalam keadaan mamai, dia pun balas kan, "Tak mak, mam tadi dah kerja kan. So pagi ni rehat lah." And then dia pun bersembang terus dengan mak dia. So sebenarnya mungkin dalam waktu ni korang dah pelik dah, macam mak dia tadi dah pergi kerja kan, mak dia dah bagi sign, "Okey, mak pergi dulu ya." Tapi tiba-tiba mak dia tengah cakap dengan dia, "Abang tak pergi kerja ke?" So si Ilham ni dalam fikiran dia dah, jap, mak bukan dah pergi kerja ke? And dia buka mata slow. Dalam hati dia macam, mak bukan dah pergi kerja ke? Dia buka and dia jenguk depan TV. Korang boleh bayangkan, depan TV mungkin time tu tengah tanyalah ustaz ke apa kan. Dalam keadaan pukul 6.30 lebih kurang macam tu, waktu subuh lagi, ada seorang perempuan berupa macam mak dia, tengah pakai telekong duduk depan TV. And then dia pusing belakang sambil berjalan merangkak dekat abang dia ni yang tengah duduk kat sofa tu. And mak dia cakap dalam suara yang nyaring dan kuat tau, nyaring dan tegas macam tu lah. Dia cakap, "Mak kau dah pergi dah." Dia cakap macam tu. So bila dia nampak macam tu, memang dia badan dia time tu dah macam astaghfirullahalazim. Dia pun kecilkan posture badan dia. And time tu dia dah fikir dia nak terajang ke benda yang datang merangkak kat dia tu. Tapi tu lah, bila nak terajang, badan tak boleh gerak babe. Time dia nak terajang tu, badan tak boleh gerak. Dalam hati, badan tak boleh gerak. Mulut tak boleh bercakap lah. Time tu dia baca je lah apa yang ada kat fikiran dia. And time tu dia fikir macam, janganlah aku mati dalam keadaan macam ni kan. Ya, kalau mati dalam macam time tu tengah solat subuh ke, memang sejuk lah. Agak mak dia nak tengok dia mati macam tu kan. Ni tengah mati-mati tengok macam tengah terkejut nampak benda tu kan. So dia pun pejam mata. And dia dengar kucing tadi yang dekat sliding door tu mengiau balik. And perlahan-lahan kucing tu pergi dekat dapur. And dalam keadaan macam tu, si abang ni tiba-tiba boleh bergerak balik. Badan dia dah okey balik. And dia bergerak. Time tu memang dia kata, mungkin dah gelabah semua, dia dah rasa dahaga lah. Tapi yelah, tadi bunyi kucing tu dekat dapur. So macam seakan-akan bagi tahu benda tu ada kat dapur. So dia macam, tak apa lah, aku masuk bilik dulu. Kan tak pasal daripada dahaga air, tak pasal-pasal kena kokak pula dengan hantu tu, memang habis darah dia kan. So dia pun masuk bilik. And alhamdulillah, selepas tu tak ada apa-apa jadi. So itu sahaja 3 kisah seram dalam kompilasi Seram Malam Raya. Aku harap korang enjoy. Dan aku minta maaf sebab kompilasi ni macam lambat sikit keluar. Okay, which is raya kelima. Tapi alhamdulillah raya kelima kita dapat keluar kompilasi ni. So macam biasa, jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa subscribe, hit notification button. So bila kita orang update video-video terbaru, korang tak kata lepas satu pun video daripada Physics Scream. And macam biasa, kalau korang ada kisah-kisah seram, jangan lupa email kat kita orang, physicscream@gmail.com, FI2IK@gmail.com. And kalau korang sudi ikuti perkembangan kita orang kat media sosial, korang boleh follow kita orang dekat IG
dekat akaun Instagram kita orang, which is korang boleh follow IG aku Fikri dengan IG Zikri. Actually banyak juga story yang kita orang buat. So mungkin bila ada announcement ataupun apa-apa maklumat, kita orang just buat story dekat IG, dan dekat situlah korang boleh tengok info-info maybe penting ataupun just perkongsian hidup kita orang macam gitu. Dan semoga berjumpa lagi dalam video akan datang. Semoga korang enjoy raya tahun ni, walaupun kita tak dapat balik kampung, tapi still kita dapat merasai nikmat kesyukuran kemenangan raya tu sendiri. And lagi sekali aku nak mohon korang untuk doakan saudara-saudara kita yang tengah berperang, yang tengah berjihad mempertahankan tanah air tercinta diorang. Semoga diorang diberikan kemenangan, dan semoga Palestin dapat bebas daripada kejahatan rejim Zionis. So share video ni banyak-banyak dengan tanda pagar hashtag Free Palestine, Israel Koyak, and Shame on Israel. Okay, dan jangan lupa kalau korang share benda-benda macam ni, korang share hashtag macam ni, jangan lupa tag sekali kita orang, okay, supaya kita orang notice seberapa banyak daripada korang yang bantu kita orang dalam merealisasikan impian mempertahankan Palestin ini. So sampai di situ sahaja. Kamsahamnida, miane, annyeong.